Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Sebelum kita membaca dan menghuraikan ayat-ayat pada malam ini, terlebih dahulu marilah sama-sama membaca, mudah-mudahan menambahkan lagi keberkatan majlis ilmu kita pada malam ini, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون صدق الله العظيم. Maksudnya, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat
dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Firaun dan pengikut-pengikut Firaun. Mereka menimpakan seksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cubaan yang besar dari Tuhanmu. Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikut Firaun sedang kamu menyaksikan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya Allah Ta'ala mengingatkan lagi kepada Bani Israel. Setelah diingatkan dalam beberapa ayat yang telah kita baca sebelum daripada ini, Allah Ta'ala berfirman, Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah kalian semua akan nikmatku yang telah aku kurniakan kepada kamu semua. Allah Ta'ala mengingatkan kepada Bani Israel, khususnya mereka yang berada di Madinah ketika wahyu ini diturunkan, supaya mereka ingat balik nikmat yang banyak yang Allah Ta'ala kurniakan kepada datuk nenek moyang mereka dahulu, supaya mereka sedar dan insaf, seterusnya bersyukur dan akhirnya beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Bani Israel ialah wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan bahawa sesungguhnya aku telah lebihkan kamu ke atas alam seluruhnya. Berkata Imam Al-Qurtubi, yang dimaksudkan alam di sini ialah pada waktu tersebut, pada zaman tersebut. Zaman ketika mereka dipimpin oleh para nabi dan rasul di kalangan Bani Israel, sebelum daripada kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman ataupun pada waktu itu, ini yang disebut oleh kebanyakan ulama tafsir. Di antaranya Imam Al-Qurtubi menyebut yuridu ala alami zamanihim wa ahlu kulli zamanin alamun. Yang dimaksudkan dengan alam di sini ialah alam di zaman mereka, pada waktu mereka. Dan setiap zaman mempunyai alamnya yang tersendiri. Inilah juga yang disebut oleh Abu Al-Aliyah dalam tafsirnya. Allah Ta'ala lebihkan mereka ke atas seluruh alam dengan sebab kerajaan yang Allah Ta'ala kurniakan, iaitu kerajaan Palestin, dan juga
ramai di kalangan mereka dibangkit dan diutuskan para nabi dan rasul dan dikurniakan kitab-kitab ala alamin man kana fi dzalika zaman, iaitu lebih mengatasi alam pada zaman itu, bukan alam seluruhnya sehingga hari kiamat, tidak. Kerana setelah dibangkitkan Nabi SAW, maka sebaik-baik umat ialah umat baginda SAW. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam firman-Nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik ummah yang dikeluarkan oleh Allah untuk manusia, dengan syarat kamu melaksanakan kewajipan amar ma'ruf dan mencegah daripada perkara mungkar, dan kamu beriman kepada Allah. Orang-orang Yahudi, mereka wajib beriman dengan Al-Quran, beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Apabila mereka ingkar dan kufur, tidak mahu beriman, menafikan kerasulan baginda SAW, maka mereka ditimpa dengan kehinaan, dilaknat dan dimurkai oleh Allah di mana sahaja mereka berada, sehingga mereka tidak mempunyai tempat ataupun negara yang khusus untuk bangsa dan kaum mereka. Ini yang dimaksudkan dengan al-alamin. Allah Ta'ala menyebut uzkuru ni'mati. Terlalu banyak nikmat yang Allah kurniakan, yang akan disebut dalam ayat-ayat yang kita akan bacakan nanti, dan juga pada kuliah-kuliah yang seterusnya nanti. Seterusnya Allah Ta'ala mengingatkan berkenaan dengan hari pembalasan, keadaan ketika di hari akhirat. Setelah diingatkan kepada mereka berkenaan dengan nikmat yang banyak, supaya mereka bersyukur dan seterusnya beriman, kemudian Allah ingatkan tentang hari akhirat. Kerana setiap nikmat yang Allah kurniakan di atas dunia ini, semuanya akan ditanya, disoal dan dipertanggungjawabkan oleh Allah ke atas kita di hari akhirat. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Kemudian kamu pasti akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan, akan dipersoal pada hari tersebut, yakni pada hari akhirat, tentang segala nikmat yang Allah kurniakan. Bagaimana kamu gunakan nikmat tersebut? Apakah kamu bersyukur ataupun kamu kufur? Ini peringatan daripada Allah atas segala nikmat yang ada, yang dikurniakan. Berhubung dengan ayat ini, Imam Muslim pernah meriwayatkan satu hari Rasulullah SAW keluar daripada rumah baginda. Riwayat tersebut tidak menyebut secara pasti sama ada waktu malam ataupun siang. Jadi Nabi keluar, tiba-tiba terserempak dengan Abu Bakar dan Umar. Nabi bertanya, apakah yang menyebabkan kamu keluar pada waktu begini? Lalu mereka menjawab, kami rasa lapar.
kami keluar untuk mencari makan, mencari rezeki. Lalu Nabi bersabda, demi Allah, aku juga keluar pada waktu ini kerana lapar dan untuk mencari rezeki, kurniaan daripada Allah. Lalu Nabi ajak mereka pergi ke rumah seorang sahabat Ansar. Kebetulan sahabat Ansar baru sahaja keluar. Yang ada isterinya sahaja. Lalu tak berapa lama sahabat Ansar tadi balik. Tiba-tiba mereka mendapati Nabi, Abu Bakar dan Umar berada menunggu di rumahnya, dan dia mengatakan, selamat datang kepada tetamu Allah yang paling mulia. Tidak ada yang lebih mulia daripada mereka pada hari ini. Lalu Nabi SAW menyatakan, apakah sebab tujuan hajat mereka datang ke rumah sahabat tersebut. Lalu disediakan segala keperluan makanan yang ada, termasuklah kambing juga disediakan, susu, dan sehinggalah Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dan Umar makan sehingga kenyang. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya apa yang kamu makan pada hari ini akan ditanya dan dipersoalkan oleh Allah di hari akhirat kelak. Kamu keluar dalam keadaan lapar dan kamu balik dalam keadaan kenyang, pastinya akan ditanya oleh Allah. Maka Allah Ta'ala mengingatkan kepada Bani Israel dengan nikmat yang banyak. Kemudian Allah Ta'ala mengingatkan kepada mereka tentang hari akhirat, keadaan di sana nanti. Sebagai peringatan bahawa segala apa yang Allah kurniakan dan segala sikap mereka terhadap nikmat tersebut, mereka akan menerima hukumannya, akan dihisap dan dinilai oleh Allah Ta'ala. Wattaqu yawman, takutlah kamu akan suatu hari, yakni hari kiamat. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Seseorang itu tidak boleh membela seseorang yang lain walaupun sedikit. Hari di mana seseorang itu tidak boleh membela seseorang yang lain, tidak boleh nak menanggung orang lain, sama ada dalam bentuk nak beri pahala ataupun dalam bentuk nak tanggung dosa dia, masing-masing dengan amalan masing-masing. Hatta antara seorang anak dengan ayah, antara suami dengan isteri, antara anak dengan ibu, masing-masing membawa diri masing-masing, tidak boleh nak bela. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Luqman ayat 33, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidi syai'a. Wahai manusia sekalian, takutlah kamu akan Tuhanmu, dan takutlah kamu akan hari seorang bapa tidak boleh membela seorang anak, dan seorang anak tidak boleh membela seorang bapa syai'a, walaupun sedikit. Sebagaimana yang digambarkan oleh Allah dalam surah Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yunih. Hari seseorang itu lari daripada saudaranya sendiri, daripada ibu dan bapanya,
daripada isteri dan anaknya. Masing-masing setiap seorang disibukkan dengan urusan masing-masing. Mengenangkan apakah nasib diri masing-masing, sehingga tidak ada masa untuk memikirkan nasib orang lain, hatta isteri, hatta ibu bapa, hatta anak sendiri pun. Tak ada anak kita nak fikir. Takut dengan keadaan nasib sendiri. Apakah kesudahannya nanti. Tak boleh nak bela. Inilah keadaan yang akan berlaku pada hari kiamat kelak, di padang mahsyar. Ini yang diingatkan oleh Allah. Kerana Bani Israel ni, mereka berbangga kerana di kalangan mereka ramai diutuskan para Nabi dan Rasul. Jadi mereka menganggap nanti mereka juga akan selamat dengan sebab pertolongan daripada datuk nenek moyang mereka yang terdiri daripada Nabi-Nabi dan Rasul ini. Jadi ayat ini secara tidak langsung menolak. Kalau kamu tak beriman, kamu tak akan selamat. Kamu dengan iman kamu sendiri, kamu dengan amalan kamu sendiri. Kalau kamu tak beriman dengan Muhammad, kamu tak akan selamat. Datuk nenek moyang kamu di kalangan Nabi-Nabi dan Rasul sebelum ini tidak menolong kamu. Kamu menolong diri kamu sendiri dengan kamu beriman. Ini tujuan Allah Ta'ala ingatkan kepada mereka. Dengan nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kamu, Bani Israel. Kamu sepatutnya bersyukur dan beriman. Dan kalau kamu tak beriman, kamu tak akan selamat. La tuqbalu minha syafa'ah. Dan juga tidak diterima syafaat pada hari itu. Kalau kamu kufur, jangan harap orang beriman tak boleh beri syafaat kepada orang kafir. Ini yang disebut oleh Ustaz Sa'id Hawa rahimahullah, la yuqbalu minha syafa'ah, tidak diterima daripadanya, nya tu kembali kepada orang yang beriman. Maknanya tak diterima syafaat daripada orang yang beriman untuk orang yang tak beriman. Jadi kalau kamu kufur dengan, walaupun kamu beriman dengan Nabi Musa, tapi kamu kufur dengan Nabi Muhammad SAW, berarti iman kamu ditolak. Kerana kamu wajib beriman semuanya. Dan kalau kamu kufur dan keadaan begitu, tidak beriman sehingga kamu mati di hari akhirat, datuk nenek moyang kamu di kalangan Nabi dan Rasul itu tidak boleh beri syafaat kepada kamu. Ini peringatan daripada Allah. Berhubung dengan ayat la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Seseorang itu dia tak boleh nak bela ataupun nak ganti bagi pihak orang lain. Jadi tak betul sangatlah kalau ada yang cakap kononnya, tak apa kamu buat aku tanggung belaka. Di hari akhirat kelak aku tanggung belaka. Mudah dosa. Biar aku tanggung belaka. Oh, sedap dia. Dah kamu buat, kamu tanggung. Itu akhirat. Atas dunia tak apa, kita boleh
ganti bagi pihak orang lain. Kalau kawan tu mati tak bayar hutang, kita boleh sesal hutang dia. Kita boleh bela dia. Kita boleh ganti bagi pihak dia atas dunia. Kalau dia tinggal puasa, dan dia ada masa untuk qada, tapi dia lalai, dia alpa, dia mati dalam keadaan ada hutang puasa, maka wajib diganti dengan fidyah, ataupun ahli waris boleh puasa bagi pihaknya. Selesai hutang dia. Fidyah diambil daripada harta pusaka yang dia tinggalkan. Bukan harta ahli waris, tidak. Yang ada harta yang ditinggalkan. Setelah dibayar hutang dengan Allah Ta'ala, baru lebihan itu dibahagikan. Kalau waktu hidup dia di kalangan orang yang cukup syarat, orang yang berkuasa untuk tunaikan haji, tapi dia tak pergi, maka hendaklah diambil daripada harta yang ditinggalkan untuk dibuat badal haji, dan orang lain boleh buat bagi pihak dia. Lepas itu atas dunia. Amalan hukum hakam yang berkait semasa atas dunia. Di hari akhirat tak ada siapa nak tolong. Dan disebut dalam hadis, kalau seseorang itu melakukan kezaliman kepada orang lain, dia melakukan macam-macam tindakan zalim kepada orang lain, maka dia akan membayar, ya, orang yang dizalimi tadi, dia akan tuntut. Dia akan tuntut hak dia kerana dia dizalimi. Maka cara nak bayar, nak tunai hak dia yang dizalimi itu, dibayar dalam bentuk pahala daripada orang yang buat zalim tadi. Bukan dalam bentuk seperti mana atas dunia, dalam bentuk duit ke apa ke, tak. Dalam bentuk dibayar pahala daripada amalan yang dia buat, sehingga habis pahala dia. Sedangkan amal lagi hak yang dia buat zalim itu tak bayar lagi. Belum lagi ditunaikan hak orang yang dizalimi, yang dia buat zalim atas dunia dulu, yang dia fitnah, yang dia pukul, yang dia zalim, hak dia rapah. Di hari akhirat tak bagi tanah semula dah, tak bagi duit semula dah, hak apa dia ambil tu tak. Atas dunia bila dia rapah tanah, kalau dia taubat, bagi baliklah taubat tanah tu. Bila dia rapah hak orang lain, duit orang lain, hak orang lain, dia bagi semula lah. Di hari akhirat dah. Bayar dalam bentuk pahala dia. Asal buat zalim pun pergi Mekah juga, bayar bank, ada pahala, maka dibayar dalam bentuk pahala yang ada daripada amalan dia kepada orang-orang yang dia zalimi. Sampai habis modal. Sedangkan ramai lagi orang yang dizalimi yang belum dia tunaikan hak mereka. Dan lagu mana nak buat? Maka dosa orang-orang yang dizalimi tadi, orang yang dizalimi dia buat dosa juga, tak? Dipikulkan ke atas kepala orang yang buat zalim kepada dia tadi. Inilah orang yang muflis, kata Nabi, di hari akhirat. Orang yang bankrupt, hutang banyak, habis modal bayar, hutang kili pinggang lagi. Dah lah, modal habis dah nak bayar, hutang masih banyak lagi sekali pinggang. Orang-orang yang dihutang tadi dibebankan pula atas kepala dia.
Sehingga habis. Jadi orang yang dia buat zalim tadi habis dosa. Dipikul atas kepala dia. Hak kawan tu masuk syurga, dia pahala pun tak ada. Tambah dosa lagi, tanggung dosa orang yang dia buat zalim. Akhirnya Allah heret dia ke, Allah Ta'ala perintah pada malaikat heret dia ke neraka. Ini orang yang muflis, orang yang bankrupt, kata Nabi. Sebab itu, kalau ada apa-apa perkara yang berkait dengan manusia kita sesalah atas dunia ni, jangan bawa ke akhirat. Ada apa-apa benda hak tak kena kita buat pada orang lain, minta maaf, minta halal atas dunia ni. Dan kita pun sedia memaafkan sesiapa saja yang memfitnah, yang duk kata, yang ambil hak kita. Macam kata almarhum Tok Guru. Dia sedia memaafkan semua orang yang buat zalim ke dia, orang buat nyanyi ke dia, orang yang fitnah dia. Pasal barangkali dia tu tak tahu dia jahil. Lagipun, saya tidak mahu melambatkan saya ke syurga. Kerana nak sesal dengan mereka ni dulu. Nak sesal, tak sesal macam kita atas dunia ni. Ya, walaupun kita dah sesal dah, nak masuk syurga dah. Tapi ada lagi tu, hak yang buat zalim kita tu. Jadi kita terpaksa tunggu, nak sesal dulu dengan mereka hak yang buat zalim, hak duk fitnah kita atas dunia. Jadi sesalah atas dunia ni jangan bawa ke akhirat. Jangan bawa ke akhirat. Inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW di saat baginda genting dan keadaan baginda sakit, uzur yang sangat. Keluar ke masjid dan keadaan dipapah. Nabi sebut kepada para sahabat, siapa yang aku pernah ambil haknya, tuntutlah daripada aku hari ini. Ada siapa-siapa yang aku buat zalim ke dia, buat nanya ke dia, dia boleh tuntut bela hari ini. Nabi sendiri sedia untuk menerima hukuman sesal atas dunia, jangan bawa ke akhirat. Kerana keadaannya sangat dahsyat. Ni kadang-kadang berbalah, bergaduh sampai 7 keturunan, kis tanah sikit, sejekat tanah. Kerah kain belaka, tak mahu mengalah. Tahu kerah kain? Ni kain ni kerah ni. Masing-masing tak mahu mengalah. Tak ada tolak ansur. Hak ni kata hak dia, hak tu kata hak dia. Tanah sejekat ya. Tak halal sampai dunia akhirat. Dia ingat mudah bawa ke akhirat. Ya. Sampai ke akhirat aku dah halal. Kamu nak ambil ya. Hak ni pula kata hak dia. Akhirat sudah maksud bahkan akhir. Bahkan mati. Anak-anak pula tambah pula bergaduh dengan ayah. Ayah bergaduh tu bawa ke anak-anak pula. Jadi tak cerdik, tak selesai masalah. Patut benda tu boleh tolak ansur. Ya. Jadi apa-apa hal yang berkait dengan urusan kita atas dunia ni, kita sesallah. Tolak ansur lah. Yalah, hak sikit-sikit tu tak apalah. Biasalah kadang-kadang yang melibatkan harta pusaka. Baru ni ada pengaduan kepada saya. Orang kampung lah. Kata ayah sebut dah, dia kata depan adik-beradik bahawa tanah ni beri dah pada saya. Tapi ada seorang adik-beradik tu tak mengaku. Dia nak tanah tu bagi saka juga. Dalam kata mana? Masalahnya tak ada hitam putih. Tukar nama pun tak lagi. Orang tua dulu biasa.
Kadang-kadang bagi sebut tunjuk gitu je, mana ada hitam putih. Gitu. Ditanya macam mana Ustaz? Saya kata tolak ansur lah, tak apalah. Kalau kita kerah juga dengan pendirian kita, akhirnya sampai bergaduh dengan adik-beradik sendiri, tak pasal. Tanah. Hak tak berapa luas mana. Tak ada. Tak apalah. Kalau kita masuk dalam senarai harta pusaka pun, kita ada juga bahagian situ, cuma tak dapat penuh lah. Kalau perkara itu berlarutan sehingga abang ni bawa ke mahkamah, tak boleh juga. Tak apalah. Kalau kita tak halal pun, abang kita juga. Tak apalah, kita sesalah. Allah Ta'ala akan ganti dengan hak lain. Begitu. Ni dok setengah tu. Jadi, jangan. Ya. Jangan sampai bawa ke akhirat. Biar sesal sama-sama. Mana yang berkait dengan urusan dunia ni, sesalah. Bertolak ansur antara satu sama lain, supaya tidak menyusahkan keadaan kita di padang mahsyar kelak apabila dihisab di hadapan Allah Ta'ala. Kerana banyak kait sangat dengan manusia lain. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Juga tidak diterima syafaat pada hari itu. Ya, syafaat orang yang beriman tidak sekali-kali diizinkan untuk ataupun kepada orang yang kufur. Sama orang yang beriman pun tidak boleh, melainkan hanyalah dengan izin Allah Ta'ala sahaja. Man zalladhi yashfa'u indahu illa biiznih. Siapa yang boleh beri syafaat sisinya malaikat dengan izin Allah Ta'ala sahaja. Di antara yang boleh beri syafaat ialah para nabi dan rasul, para malaikat, para awliya salihin, dan juga para syuhada. Mereka yang diberikan kelebihan untuk dapat syafaat itu pun dengan kehendak dan izin Allah Ta'ala juga. Dan Nabi kita SAW sendiri ada 5 syafaat. Yang paling utama, yang paling besar ialah syafaatul uzma, syafaat untuk seluruh umat manusia, iaitu agar dipercepatkan hari penghisapan. Manusia rasa terseksa kerana menunggu hari hisab. Keadaan di padang mahsyar yang sangat dahsyat. Tak tahan, tunggu lama. Saat untuk dihisab oleh Allah. Minta segera, ya Allah, cepatlah hisab kami. Tak tahan lagi dah keadaan di suasana dahsyat di padang mahsyar. Padahal kalau hak kafir tu, hak banyak maksiat tu, tidak sedar dengan sebab dihisab nanti duduk dalam neraka. Lagi dahsyat. Tapi nak gambarkan betapa dahsyat seksanya keadaan di padang mahsyar itu, mereka tak tahan dan minta dipercepatkan hari hisab. Pergi jumpa Nabi Adam supaya berjumpa dengan Allah agar dipercepatkan hari hisab. Nabi Adam tak bersedia. Nafsi, hari ini aku buat diri aku je. Sesungguhnya Allah tidak pernah murka lebih daripada hari ini. Aku tak berani. Aku pun pernah buat salah dulu. Berjumpa dengan Nabi Nuh, jumpa Nabi Ibrahim, jumpa Nabi Musa, berjumpa Nabi Isa, semuanya tak berani. Nafsi. Silah berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW, dan Nabi bertemu dengan Allah, Allah perkenankan, lalu bermulalah hari penghisapan. Itu syafaat Nabi untuk manusia seluruhnya. Syafaatul uzma. Yang kedua, syafaat. Yang kedua, ketiga, keempat ni, kelima ni, ni untuk umat baginda ya. Iaitu syafaat kepada orang yang beriman yang sepatutnya dihisap terlebih dahulu, tetapi dengan syafaat Nabi, mereka tak perlu dihisap, terus masuk syurga. Pasal bila dihisap pun seksa juga. Ini tak? Mengalami kesusahan juga.
Di sana ada orang yang masuk syurga tanpa hisap seperti para syuhada. Itu memang confirm lah. Mereka tak dihisap. Hak ni sepatutnya dihisap. Tapi dengan syafaat Nabi, mereka tak dihisap. Itu masuk syurga. Yang kedua, umat baginda yang ditimbang amalannya pada mizan dan natijah daripada timbangan amal tersebut, dia sepatutnya masuk neraka. Kerana amal jahat dia lebih berat daripada amal baik. Tapi dengan syafaat Nabi, dia tak dibawa ke neraka, bahkan dibawa ke syurga dengan syafaat Nabi. Yang ketiga, amalan jahat dia lebih berat daripada amalan baik dan dia akan dibawa ke neraka. Fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang ringan timbangan amal baik dia, tempat dia neraka, maka dibawa ke neraka. Dihumar dan diseksa dalam neraka. Syafaat Nabi-nya, dia keluar awal daripada tempoh sepatutnya dia berada dalamnya. Umpama contoh kita kata kena masuk dengan sebab amalan jahat dia lebih banyak pada amalan baik ni, dengan kadar amalan jahat banyak tu, dia kena hukum seksa dalam neraka 10 tahun. Tapi dengan syafaat Nabi 2 tahun keluar. Begitu. Contoh gitulah. Tu. Mak dengan syafaat Nabi, dia tidak menjalani seksaan dalam azab api neraka pada tempoh yang sepatutnya dia jalani. Sepadan dengan maksiat yang dia buat. Sepatutnya sekian-sekian masa. Tapi belum sempat sampai ke waktu tersebut, dengan syafaat Nabi dia dikeluarkan. Yang keempat, hak ni yang sudah pun masuk syurga, tapi dia kelas ekonomi. Dengan syafaat Nabi, dia naik ke peringkat business class. Begitu. Dia dalam darjat dia tinggi, dalam syurga pun ada darjat-darjat dia. Dengan syafaat Nabi. Siapa mereka yang dapat syafaat ini? Inilah yang diizinkan Allah, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sebut dalam beberapa hadis, sesiapa yang mendengar azan, yang menjawab azan, kemudian dia berdoa kepada aku, minta supaya Allah Ta'ala kurniakan kepada aku al-wasilah dan maqam mahmuda, satu-satunya maqam yang ada, yang hanya dikurniakan Allah kepada seorang manusia sahaja. Sememangnya itu adalah untuk Nabi. Tetapi siapa yang minta untuk aku, yang memangnya telah diputuskan untuk aku itu, wajibat syafaati, maka wajiblah syafaat aku ke atasnya. Begitu juga orang yang sentiasa dan banyak menyebut ataupun berselawat dan mengucap salam ke atas Nabi SAW. Soal iman dan akidah itu memang perkara prinsip, perkara asas lah. Kalau tolak syariat Nabi, selawat banyak mana pun tak dapat syafaat juga. Duk pelekeh ataupun menghina apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Apatah lagi perbuatan yang boleh bawa kepada rosak iman dan akidah. Itu memang out. Dia tidak akan dapat kelebihan syafaat tersebut. Wala yu'khadhu minha 'adlun wala hum yunsarun. Dan tidak diterima daripadanya sebarang bentuk tebusan, dan mereka tidak akan diberikan pertolongan. Allah Ta'ala sebut dalam surah yang lain, di antaranya surah Al-Ma'idah ayat 36, Innal ladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adab yaumil qiyamah ma tuqabbila minhum walahum azabun alim. Al-Ma'idah
ayat 36. Sesungguhnya orang-orang kafir, kalaulah bagi mereka itu apa yang ada di muka bumi seluruhnya dan diberi sekali ganda lagi, wa mithlahu liyaftadu bihi, untuk dia tebus dengan segala kepunyaannya itu, ya, sebanyak apa yang ada di atas muka bumi ni, bahkan sekali ganda lagi, ya, daripada kekayaan yang dia ada, semua hak dia belaka, kemudian dia ambil dan dia nak tembus diri dia supaya selamat di hari akhirat, selamat daripada azab Allah pada hari kiamat. Ma tuqabbila minhum, sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah. Walahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Begitu juga dalam surah Al-Imran ayat 91. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu, wa matu wa hum kuffar, mati dalam keadaan mereka kufur, falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban wa la yuftada bih, tidak akan diterima daripada mereka sebarang bentuk tebusan, walaupun tebusan itu dalam bentuk emas yang memenuhi bumi seluruhnya. Nak tembus diri mereka supaya selamat daripada azab api neraka, bawa emas sepenuh bumi. Ya? Allah Ta'ala tidak akan terima. Ulaika lahum azabun alim, bagi mereka itu azab yang pedih. Dalam surah Al-An'am ayat 70. Wa in ta'dil kulla adlin la yu'khadh minha, kalau kamu nak tebus dengan segala bentuk tembusan sekalipun, dengan apa juga bentuk tembusan, la yu'khadh minha, tidak akan diterima oleh Allah. Itulah hari akhirat, hari kiamat. Atas dunia masih ada lagi, ya, peluang untuk kita bebas apabila kita membayar tebusan pada kadar yang ditetapkan. Ya tak? Sebagaimana Nabi beri peluang kepada tawanan perang Badar. Ya, ada tebusan dalam bentuk bayaran duit, ada tebusan dalam bentuk mengajar. Setiap orang kena ajar 10 orang anak orang Islam sampai pandai membaca, sampai pandai menulis. Setelah pandai semua, dibebaskan. Itu tebusan. Ya, maknanya masih diterima atas dunia. Di hari akhirat tak ada. La yu'khadh minha. Wa la yuqbalu minha adlun. Wa la yu'khadhu minha adlun. Dan tidak diambil, diterima daripadanya sebarang bentuk tebusan. Wa la hum yunsarun. Dan mereka tidak akan diberikan pertolongan oleh Allah. Itulah yang Allah ingatkan khususnya kepada Bani Israel dan ayat ini, supaya mereka sedar bahawa sekiranya mereka terus dalam keadaan kufur, tidak beriman dengan Nabi SAW, dengan Al-Quran, walaupun mereka beriman dengan Rasul-Rasul di kalangan Bani Israel, datuk nenek moyang mereka, iman mereka tidak diterima oleh Allah, dan di hari akhirat masing-masing dengan keadaan diri masing-masing. Mereka tidak akan dapat ditolong dan diberi syafaat oleh datuk nenek moyang mereka, walaupun mereka itu di kalangan Nabi dan Rasul sekalipun, kerana mereka kufur. Ini peringatan daripada Allah. Seterusnya Allah Ta'ala berfirman, wa iz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'ul azab. Dan ingatlah ketika mana kami selamatkan kamu daripada Firaun dan bala tenteranya. Mereka merasakan kepada kamu azab yang buruk. Yuzabbihuna abna'akum. Di antara bentuk azab dan penindasan yang dahsyat yang dikenakan kepada kamu itu ialah mereka menyembelih anak-anak lelaki kamu. Wa yastahyuna nisa'akum, dan mereka menghidupkan
membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu. Wa fi dzalika bala'um min rabbikum azim. Pada yang demikian itu merupakan suatu bentuk ujian yang besar daripada Tuhan kamu. Seperti mana yang telah kita sebut awal-awal sebelum ini. Sejarah ringkas Bani Israel daripada satu episod ke satu episod. Daripada satu zaman ke satu zaman. Selepas Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Apabila kerajaan di zaman Nabi Yusuf itu dijatuhkan dan dikuasai oleh Firaun, dinasti Firaun. Ya. Bermula daripada saat itu, Bani Israel mula menerima penindasan. Mereka dijadikan buruh-buruh kasar untuk berkhidmat kepada Firaun. Mereka diseksa dengan seksaan yang dahsyat, su'ul azab. Seksa azab yang dahsyat, yang sangat buruk. Dan di antara bentuk seksaan, penderitaan yang mereka lalui ialah apabila Firaun mengeluarkan satu polisi bahawa mana-mana ibu Bani Israel yang melahirkan anak lelaki hendaklah dibunuh, dan jika anak perempuan dibiarkan hidup. Polisi ini ekoran daripada mimpi Firaun. Dia bermimpi api datang daripada arah Baitul Maqdis menuju ke Mesir sehingga membakar rumah-rumah dan istana-istana Firaun dan pengikut-pengikutnya seluruhnya. Datang daripada Baitul Maqdis, daripada Palestin. Api pergi ke Mesir sehingga membakar hangus seluruhnya. Lalu dia panggil tukang-tukang takbir mimpinya, dan mereka mengatakan bahawa akan lahir seorang bayi lelaki daripada Bani Israel, yang dia ni satu hari nanti akan menjatuh dan memusnahkan kerajaan Firaun. Itu mimpi Firaun yang ditakbirkan sedemikian. Lalu dikeluarkan polisi. Anak-anak lelaki yang lahir hendaklah dibunuh. Setelah polisi itu dilaksanakan dalam tempoh yang tertentu, lalu pembesar-pembesar bangsa Kipti, bangsa Mesir, bangsa Firaun ni, mari rasa bimbang, melahirkan kebimbangan dengan polisi tersebut. Pasal apa? Pasal dia kata, wahai Firaun, orang-orang tua di kalangan Bani Israel ramai dah mati. Kalau kita di waktu yang sama membunuh anak-anak lelaki mereka, kita akan kehilangan tenaga. Kita akan kehilangan tenaga untuk jangka masa yang panjang. Pasal kita dah bunuh anak-anak lelaki mereka. Hak yang dah besar ni sampai masa mati. Tak ada pelapis untuk terus berkhidmat, dan boleh kita gunakan mereka untuk khidmat kepada kerajaan Firaun. Itu kebimbangan yang dilahirkan oleh pembesar-pembesar bangsa Kipti pada Firaun. Lalu Firaun boleh menerima alasan tersebut. Memang munasabah. Ada logiknya. Rugi dia juga. Ini banyak perancangan Allah Ta'ala. Kemudian dibuat polisi setahun. Tahun ni bunuh, tahun depan biar hidup. Dan ditakdirkan Allah, ulama sirah sebut,
Tahun polisi tak bunuh tu, tahun tu lahirnya Nabi Harun alaihissalam. Jadi Nabi Harun selamatlah. Dan tahun polisi bunuh anak lelaki ni, tahun Nabi Musa dilahirkan. Dan berlakulah peristiwa yang sebagaimana kita sedia maklum. Banyak disebut kisah itu dalam surah Al-Qasas, surah Asy-Syu'ara. Boleh kita rujuk. Panjang umur kita sapa lah. Panjang umur. Mai sebulan 3 ayat ni tak tahu tahun berapa sapa. Kalau tuan-tuan nak rujuk boleh tengok. Ya. Dalam surah Al-Qasas. Boleh cek balik. Dan surah Asy-Syu'ara. Dan surah Taha. Ini di antara surah-surah yang menyebut tentang peristiwa tersebut. Saya tak baca lah. Ya, tuan-tuan boleh rujuk semula. Bagaimana Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa, ibu pada Nabi Musa, letakkan Nabi Musa dalam peti dan hanyutkan ke sungai. Dan Allah Ta'ala berjanji ya, kepada ibu Nabi Musa, kamu jangan bersedih, jangan bimbang, ya, aku akan kembalikan semula kepada pangkuan kamu. Nabi Musa yang dihanyutkan ke sungai Nil itu akhirnya ditemui oleh ya, dayang-dayang istana Firaun. Dan keadaan peti tertutup, mereka tak boleh nak buka. Lalu dibawa kepada permaisuri Firaun yang bernama Asiyah binti Muzahim radhiyallahu anha. Dia beriman dengan Nabi Musa. Mereka awal Firaun marah. Mahadha, apa ni? Lalu Asiyah kata, pasal Asiyah bila buka peti tu keluar cahaya. Timbul rasa kasih dan sayang dia kepada Nabi Musa. Yang keadaan masih bayi itu, ya, timbul rasa sayang sangat. Begitu dia minta supaya suami diizinkan untuk diambil sebagai anak angkat. Dekat awal Firaun tak setuju. Tapi dengan perancangan Allah, akhirnya Nabi Musa hidup membesar di bawah singgasana Firaun. Macam mana Allah kembalikan sebenarnya Musa pada pangkuan ibu dia? Nabi Musa ni menangis, tak nak menyusu. Sehinggalah diberitahu bahawa ada seorang ibu yang kalau dibawa menyusu, dia akan senyap. Rupanya Nabi Musa sendiri, ibu Nabi Musa. Lalu dipanggil ke istana dan ibu Nabi Musa sendiri menyusukan Nabi Musa. Ini kerja Allah Ta'ala belaka. Sebab itu kita kena yakin dengan Allah. Buat apa pun ikut jalan Allah Ta'ala, kena yakin pada kuasa dia. Firaun yang memiliki dengan segala kuasa dan kerajaan bala tentera yang begitu hebat, merancang sebegitu rupa memburu Nabi Musa sejak daripada dalam perut ibunya lagi. Tetapi akhirnya Nabi Musa itu membesar di bawah singgasana Firaun. Betapa lemahnya perancangan manusia bila berhadapan dengan perancangan yang diatur oleh Allah Ta'ala. Ini kita kena yakin. Sebab itu, apa pun kita nak buat, perjuangan yang kita nak langsungkan, mestilah berpandukan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Berpandukan petunjuk sirah baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukan berdasarkan logik akal, perhitungan strategi politik semata-mata. Kena tengok agama, kena tengok Al-Quran dan Sunnah. Jadi Allah Ta'ala ingatkan kepada Bani Israel. Itu di antara keadaan yang kamu hadapi, yang kemudiannya Allah Ta'ala selamatkan kamu apabila Nabi Musa diutuskan menjadi Rasul. Itu nikmat yang kedua. Dan nikmat yang ketiga, wa idh faraqna bikumul bahra
fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Itu nikmat yang ketiga. Allah tak sebut tadi, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum tu. Ingat nikmat aku yang aku ni pada kamu. Nikmat yang ketiga, Allah Ta'ala selamatkan mereka ketika mereka terkepung antara laut dengan tentera Fir'aun. Al-Imam At-Tabari rahimahullah menyebut Allah Ta'ala telah perintahkan, telah wahyukan Nabi Musa supaya bawa keluar Bani Israel daripada Mesir, supaya pergi ke Baitul Maqdis, ke Palestin, dan bawa keluar pada waktu malam. Bawa keluar pada waktu malam. Lalu Nabi Musa ditemani dengan Nabi Harun alaihissalam bawa Bani Israel semuanya. Sebelum itu Nabi Musa suruh Bani Israel ni pergi pinjam dengan bangsa Kipti Mesir, barang-barang perhiasan, perkakas mah, pinjam dengan mereka. Buat pinjaman. Jadi kita melihat tindakan Nabi Musa ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, itu cara mereka nak ambil balik harta yang dirampas oleh Firaun dan bala tentera dia. Pasal nak tinggal Mesir ni, pergi buat atas nama pinjaman, memang tak akan beri balik lah. Pasal nak pergi tinggal terus dalam Mesir ni. Ya, sebagaimana Nabi arahkan tentera, para sahabat keluar untuk menahan kafilah dagangan musyrikin yang dipimpin oleh Abu Sufyan, sebagai tindak balas terhadap tindakan mereka yang merampas harta orang Islam ketika berhijrah ke Madinah. Tetapi apa yang berlaku? Akhirnya tercetus peperangan Badar. Yang kedua, kemungkinan Nabi Musa berarahkan sedemikian sebagai satu strategi supaya mereka tak perasan. Bila dah buat pinjaman, tak pernah sabar pula dia nak lari, nak mestilah akan bayar dulu apa semua sekali, selesai semua sekali. Maknanya ada urusan yang belum selesai dalam bentuk pinjaman yang dibuat. Itu Nabi Musa suruh Bani Israel pergi buat pinjaman, ayyasta'iru, supaya mereka buat pinjaman daripada bangsa Mesir Kipti, daripada barang-barang perhiasan dan juga kakamah. Sampai masa mereka keluar. Pada waktu malam, Nabi Musa bawa ke arah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Tiba-tiba terserempak dengan laut. Laut Merah. Kata Imam At-Tabari, apabila jumlah Bani Israel yang keluar bersama Nabi Musa pada waktu itu ialah lebih daripada 600,000. Sedangkan bilangan tentera Fir'aun alfun wa mi'atai alfin. 1,000 dan 200,000. Maknanya 1,200,000. 1.2 juta. Kata Imam Tabari. Alfun wa mi'atai alfin. 1,000, 200,000. Itu bahasa Arab. 1,000 tu maknanya nak biji. Juta lah. Kemudian 200,000. 1.2 juta. Tentera Fir'aun. Depannya lautan. Akhirnya Bani Israel sudah rasa bimbang, marah pada Nabi Musa. Ni Nabi Musa punya kerja lelaki ni. Elok kita duduk kat sana, ajak kita keluar. Sekarang nak buat apa? Mereka kata habislah kita kali ni. Tak yakin. Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Kita tengok surah Asy-Syu'ara ayat 61 hingga ayat 68. Surah Asy-Syu'ara 61 hingga 68. Bila dah masing-masing bertempur ni,
Tentera Firaun dah nampak Bani Israel dah nampak dah tentera Firaun. Mereka tak nak pergi ke mana dah. Lalu mereka berkata, inna lamudrakun. Abilah kita habis kali ini. Akan ditangkap dan akan dibunuh oleh Firaun dan bala tentera dia. Apa jawab Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak sekali-kali. Sesungguhnya bersama Tuhanku, pasti akan dia beri petunjuk jalan keluar. Ini keyakinan Nabi Musa alaihissalam. Kerana yang perintah Nabi Musa keluar tu siapa? Allah Ta'ala. Yang mengarahkan Nabi Musa ikut jalan tu, ya, siapa? Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala sudah ada perancangannya sendiri. Kerana Allah Ta'ala nak binasakan Fir'aun dengan air laut itu. Sebagai umpan supaya mereka sampai ke situ. Ini keyakinan Nabi Musa. Keyakinan Nabi Musa alaihissalam dengan pertolongan daripada Allah. Pasal Allah yang suruh. Allah yang suruh. Pasti akan ada jalan keluarnya. Akhirnya berlakulah sebagaimana yang kita sedia maklum. Allah Ta'ala suruh Nabi Musa pukul laut dengan tongkat dia. Akhirnya terbelah. Membentuk 12 lorong. Ya. Air laut yang terbelah tu, antara satu lorong tu, kataudil azim. Seperti satu bukit yang besar. Mereka pergi dengan kabilah, ada 12 kabilah. Kemudian diikuti dengan Firaun dan bala tenteranya. Akhirnya wa aghraqna ala Firaun. Kami selamatkan kamu, kami belah laut. Wa aghraqna ala Firaun, dan kami tenggelamkan Firaun dan bala tenteranya. Sehingga mereka semua mati, ya, dan binasa. Wa antum tanzurun, dan kamu sendiri melihat, kata Allah pada Bani Israel. Ya. Pada waktu itu kamu sendiri melihat peristiwa tersebut. Bagaimana Allah Ta'ala membelah laut, suatu keadaan yang di luar jangkaan manusia. Sebab itu kita kena yakin pertolongan Allah. Allah Ta'ala boleh tolong kita orang yang berjuang agama Allah Ta'ala ni kadang-kadang dengan cara yang kita tak fikir. Sebab itu jangan khianat pada perjuangan untuk agama Allah Ta'ala ni. Ya. Perjuangan Islam tidak akan wasak dan musnah. Tetapi kamu yang tak ikhlas, yang khianat, itulah akan musnah dan binasa. Allah tetap akan pelihara perjuangan untuk menegakkan agamanya. Ya. Jadi, akhirnya mereka selamat. Dan Firaun pada tentera dia habis tenggelam dan binasa. Itu di antara nikmat yang besar, yang Allah Ta'ala berikan pada Bani Israel. Cuba tengok surah Yunus ayat 90-92. Dalam ayat tu Allah sebut bagaimana Firaun dalam keadaan tenggelam timbul tu mengaku, amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin, kata Firaun. Dan kadang tenggelam timbul nyawa-nyawa ikan tu, aku beriman bahawa tiada Tuhan malaikat Allah, Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, dan aku tergolong di kalangan orang-orang Islam yang menyerah diri kepada Allah. Firaun. Tapi sudah terlambat. Ya. Taubatnya tak diterima oleh Allah. Dan Allah Ta'ala timbulkan jasad Firaun itu. Ini disebut dalam ayat 90, 91, 92 surah Yunus. Boleh cek balik. 90 hingga 92 surah Yunus. Allah selamatkan jasad Firaun tak tenggelam, timbulkan dia sehingga akhir ditemui oleh manusia yang kemudian. Ya, tujuannya supaya diambil peringatan. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Kebanyakannya lalai, dah ambil iktibar, siap jadi produk pelancongan pula. Ya, jadi produk pelancongan. Bukan nak ambil iktibar apa? Jauh sekali.
Jadi itulah di antara apa yang Allah Ta'ala ceritakan kepada kita melalui ayat-ayat berkaitan dengan Bani Israel ini. Betapa besar sekali nikmat yang Allah berikan, tapi mereka semua tetap terus kufur. Kebanyakan mereka tak beriman, menyebabkan mereka ditimpa dengan kehinaan dan dilaknat oleh Allah di mana sahaja mereka berada. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil hadina siratal mustaqim. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasa